boleh menyebabkan problem head hampa hancur. Okay gang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam biasa, siapa yang masih baru di channel aku, jangan lupa untuk pergi like, subscribe, share dan komen dulu gang. Okay gang, aku nak buat konten sikit malam ni. Aku nak buat konten, aku sambung kepada episod-episod yang lepas. Okay, aku akan buat konten di bahagian head. Okay, aku akan pasang semua komponen bahagian head. Okey, kalau apa nak tahu barang apa yang aku pakai dekat komponen head ni dan head apa yang aku pakai, jom hampa stay tune dan jom kita tengok. Ala-ala aku dah tunjuk dah pasang, aku akan review barang yang aku akan pasang. Okey, jom let's go. Okey geng, apa nampak? Ni adalah komponen yang aku akan pasang ke head baru ni. Okey, kalau apa nak tahu aku pakai head apa, firstly aku tunjuk dekat hampa head ni lah yang aku pakai. Kalau apa boleh nampak, ni head ni yang aku pakai lah tu. HHM, daripada HHM. Okey, ni head ni aku beli adalah CNC Potting. Ni CNC Potting. Aku ambil yang Potting Dimple. Okey, untuk head ni, apa nak tahu barang apa yang dia bagi lagi dengan head ni, hampa boleh pi tengok konten video aku yang sebelum-sebelum ni. Aku ada review head HHM. Ni semua kalau hampa nampak barang-barang di atas meja ni semua aku dah ready untuk pasang kepada head baru. Head ni lah yang aku akan pasang. Okey, ni head. Barang dia punya retainer. Retainer semua aku ambil kepada head yang lama. Head daripada HHM ni dia bagi rocker arm, tu bagi tapered adjuster ni, titik adapter carburetor, tu dia bagi sekali dengan valve 2225. Spring valve ni aku pakai daripada Tobaki, nampak kan? Okey, lepas tu aku akan pakai cam Tobaki. Dia yang aku beli ni adalah spek VR2 daripada 65 hingga 68mm. Aku matchkan spring valve ni dengan dia punya cam. So kita tengok macam mana dia punya pergi. Spring valve dia pun memang agak keras, memang keras. Bagiku sesuai lah untuk spek yang besar-besar ni kan. Semua barang yang kat sini aku tak biasa pakai. Aku first time aku pakai dan aku akan tengok macam mana dia punya feedback. Aku pakai oil seal Ashoka. Bearing cam aku pakai ni aku upgrade sikit. Ashoka, brand Ashoka juga. Okey, jom kita tengok macam mana dia punya bearing. Ashoka set ni dia akan bagi 2 bearing dan satu dia punya o-ring cam. O-ring cam hak ujung ni kan, dia bagi juga. Ni adalah bearing yang besar, bearing yang sebesar ni lah, yang belah ni, belah depan ni. Okey, nampak? Bagiku bearing ni memang nice lah. Memang nice. Ala-ala hampa nak beli, hampa jangan ambil yang NTN biasa ke yang biasa kan. Ala-ala hampa nak beli, hampa pakai yang C3. Bagiku memang nice gila. Mantap. Okey, untuk bearing yang besar ni kalau hampa nak beli dia 6906. Nampak? Yang ni dia dua belah terbuka. Okey, lepas tu apa lagi? Okay, lepas tu bearing yang lagi satu yang kecil pula 6001 2RS. RS tu kalau untuk yang plastik dia akan penutup plastik dia akan RS. Kalau yang besi dia Z kot. Tak silap aku lah. Made in Italy. Yang tadi flange. Lepas tu tapered ni lah. Tapered ni yang dia bagi ni adalah yang kecil, bukan kembangnya. So aku tak pakai lah yang biasa ni. Aku akan pakai kepada yang Y15 tapak dia lebar. Okey, ni macam biasa lah. Ni dia punya cam stopper, dia punya shaft. Yang tu hampa memang kena ambil balik lah dekat sini. So barang ni lah yang aku akan pasang kepada head 22-25 aku ni. Ikut kepada cita rasa hampa dan ikut kepada poket hampa lah. Kalau hampa rasa barang yang ni Tobaki ke Ashoka tak pelak, hampa boleh beli yang lebih lagi daripada barang yang aku beli ni. So aku akan try dululah macam mana semua dengan barang ni. Ngam ke tak ngam? Okey, sekarang ni jom kita pasang. Okey, firstly hampa buka valve ni, hampa lapkan dulu. Kemudian hampa minyakkan batang valve ni dulu, baru hampa masukkan.
Nampak baru apa masukkan ni. Sebab awal-awal kalau kita nak start motor, minyak dia tak naik lagi tau. So kita minyakkan dulu dia punya batang bah ni baru hampa pasang. Firstly kita akan pasang dia punya oil seal. Oil seal, valve seal. Okey, sekarang ni jom. Hampa tekan je tapi tak perlu tekan kuat. Dia akan rasa satu klik. Ke semua valve seal dah masuk. Sebab apa aku kata kena bau valve? Sebab bau valve ni senang sikit lah. Bila kita nak tekan dia akan masuk, tak sengit, dia masuk straight. Okay, setiap komponen yang kita nak pasang ni pastikan hampa kena check dulu. Kalau macam yang baru ni pun, aftermarket ni pun hampa kena check, takut ada terluka ataupun terkoyak dan sebagainya lah. Macam yang ni aku tengok satu persatu aku check semua ngam-ngam sui. Sebab si dah masuk, kita akan masukkan dia punya valve retainer, valve key dan valve spring. Kita akan masukkan yang ni pula. Okay, macam mana cara nak masuk dia? Jom. Okay, nampak sekarang ni aku dah masukkan ke atas ni dia punya retainer. Aku dah masukkan dia punya key siap-siap. Valve seat dia bentuk macam ni. Ni, nampak valve seat dah. So, kita masukkan ke semua valve seat. Kedudukan dia macam ni, nampak. Kita kena carikan satu kain, lapikkan kain ni dekat sini. Sebab apa aku suruh lapik kain dekat belakang ni? Sebab masa kita pasang valve spring, kita nak masukkan dia punya valve key tu dekat valve ni, supaya valve ni dia tak turun lah, dia tak tertekan turun. So kita lapik, jangan bagi dia bergerak. Kemudian kita tekan valve ni, kalau ketat tak turun elok, ok lah, memang ngam lah. Untuk spring valve yang aftermarket, kalau yang racing, dia main semua. Dia punya jarak antara coil ni semua sama. Kalau untuk yang ada brand-brand setengah brand, dia main ada yang rapat, lepas tu yang renggang. Yang rapat sebelah bawah, yang rapat sebelah bawah, yang renggang tu sebelah atas. Aku dia punya brand aku menghala ke atas. Masukkan siap-siap dia punya key, dan kita masukkan. Okay, kita kena ambil box 16. Kita kena ada satu ni. Macam aku ni, aku tak tahu ni datang benda lah apa. Aku jumpa, so aku ambil lah. Untuk yang tak ada benda lah ni, hampa boleh pakai getah tayar. Tu kita lapikkan, letak di atas ni. Dan hampa tekan, bagi dia tertutup. Hampa boleh nampak dia tak masuk. Nampak, dia punya key tak masuk. So kalau tak masuk tu, hampa kena buat macam cara tadi sampai masuk. Tu kalau apa boleh nampak. Tu nampak. Di atas ni dia masuk elok lah tu. Nampak dia akan lock macam ni lah. Kan kat batang valve tu dia ada lekuk. So dia akan lock dengan dia punya key ni lah. So ni adalah cara untuk orang panggil apa ni, cara kampung lah. Untuk siapa yang tak ada tool nak pasang dia punya spring valve, macam ni lah cara dia buat. So satu aku dah pasang. Kalau hampa nak buka balik tu, hampa just bubuh dia punya soket ni. Lepas tu hampa katok je lah atas ni. Tapi hati-hati, hampa kena sumbat kain ke apa ni, takut dia punya key hilang. Tu untuk nak buka balik lah. Hampa lakukan perkara yang sama di part-part valve. Sekarang ni jom aku nak pasang dulu part-part valve. Spring valve yang kedua dah masuk. Hampa lakukan benda yang sama je ke semua spring valve. Kalau spring valve aftermarket ni, kalau yang keras lagi jenuh, hampa kena tekan. So yang ni memerlukan tenaga sikit lah untuk tekan. Kalau lagi keras, lagi kuat lah hampa kena tekan. So sekarang ni aku nak pasang dulu semua spring valve. Sekejap lagi aku sambung. Okay guys, nampak semua spring valve dah masuk. Nampak dia punya key. Nampak kan tu, dia punya key semua dah masuk. Pastikan dia masuk lock betul-betul batang valve. Lepas habis pasang semua ni, kita kena check balik lah semua ni. Macam aku tak ada tool, aku cara orang kampung je, so aku buat macam tu lah. So sekarang ni aku akan pasang dia punya komponen dalam ni pula. Okay, sekarang ni jom layan. Okay, sekarang ni kita akan pasang bearing cam pula. Okay, kita akan pasang bearing cam yang sebelah bawah ni. Sebelah bawah ni, ni ada isu sikit lah dekat sini. Okay, untuk bearing ni, ni dia main 2 RS kan. Untuk bearing ni, apa nampak dekat ujung ni, apa nampak ni, ujung ni ada satu lubang tau. Lubang ni adalah lubang engine flow.
lubang engine flow ni dia akan tembak minyak keluar melalui cam lah. So di sebelah ni bearing ni dia ada dua-dua belah ada penutup, nampak? Yang ni di sebelah penutup, yang ni di sebelah penutup. Okey, kita kena buang salah satu penutup antara sini ataupun sini. Di sini kod number dia, di sini tak ada kosong, di sini kosong. So hapang buang penutup ni yang di sebelah kosong ni. Yang ni sebelah ada number, yang ni sebelah tak ada number. So hampa buang yang belah tak ada number ni. Sekarang ni kita compact yang ni keluar dulu. Hampa jangan buka dua-dua, buka satu sahaja. Kalau hampa buka dua-dua, nanti flow minyak enjin dia akan tembak pressure dekat cam tu akan menjadi kurang. So hampa buang yang ni dulu. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi terbuka. Pastikan ada penutup. Yang tak ada penutup tu hampa jangan ambil. Pastikan yang tak ada penutup ni dia menghala ke dalam, dan yang ada penutup ni menghala keluar ke belah kita. Kita masukkan bearing ni, kita minyakkan dulu di dalam ni. Kita masukkan bearing. Okay, kemudian kita dah masukkan yang ni. Pastikan dia turun straight bagi dia turun sama. Nampak? Bagi dia sama. Kita ambil bong 19. Lepas tu hampa ketok. Okey, kalau hampa boleh nampak, ni dia jadi macam ni bearing. Dia selari, nampak? Tu. Dia sama je, dia flat. Dia akan sama. Kedudukan dia macam ni, nampak? Yang penutup di sebelah atas, yang terbuka di sebelah bawah. Nanti kalau hampa pasang yang lubang flow tadi dia akan tembak minyak melalui ikut ni, dan dia akan masuk ke dalam cam. Kalau apa nampak, dia akan masuk ni, masuk melalui sini ke dalam cam, dan dia akan tembak keluar macam ni lah. Kod ni, lepas tu kod mana? Kod ni, minyak ni akan pancutkan minyak ke seluruh komponen head. Jadi komponen head tu tak lah rosak jadi berminyak. Kalau minyak tak naik, itulah boleh menyebabkan problem head hancur. Okay, next kita akan pasang bearing 61906. 6906 ni pula, untuk bearing ni dia duduk dekat sini. Ni yang terbaki, dia duduk dekat sini bearing tu, bearing yang besar ni. Okay, kita buka. Jangan masukkan o-ring dia lagi, kita masukkan bearing dulu. Okay, dudukkan bearing dia duduk tanah. Okay, macam mana nak dudukkan bearing dia? First kita minyak, macam biasa kita minyakkan dulu. Masukkan dia punya bearing 10 pun boleh juga. Letakkan dia punya bearing dulu. Untuk bolt ni aku guna bolt 30 lah. Kita letakkan di bawah ni, di sebelah bawah ni. Macam aku katok guna dia punya mallet, jadi so surface dia tak damage lah. Kalau hampa nak pakai bolt 12 ni pun boleh, hampa letak atas ni. Lepas tu hampa katok. Macam biasa, lepas dah masukkan bearing, kita try pusing tengok bearing ni okey ke tak okey. Dia punya ringan C3 lain macam, geng. Masukkan dia punya o-ring. O-ring tu di ujung ni. Masukkan dia macam biasa juga. Kita minyakkan di ujung ni dulu. Okey, cara untuk setup di bahagian head asalnya sampai di sini saja. Aku pun tak mau buat video panjang-panjang, takut hampa pun bosan. Aku tahu video yang panjang-panjang hampa pun akan bosan juga nanti. So aku buat part by part cara untuk setup di kawasan head. Rasanya konten aku sampai sekat di sini saja. Siapa yang masih baru di channel aku, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan komen, dan jangan lupa untuk turn onkan button notification untuk konten-konten yang seterusnya, dan aku akan sambung kepada part yang kedua. Dan kalau hampa rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk support aku dengan like. Kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan ataupun suggestion untuk aku, hampa boleh tinggalkan komen apa di ruangan bawah, dan kita berjumpa di next content. Ciao.